Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita yang menyentuh berkaitan dengan topik pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah yang terakhir pada 1 Mei ataupun 1 Mei tak silap saya, 1 Mei kita dah mula masuk kepada topik asbabul irsi, sebab-sebab yang melayakkan seseorang itu dapat harta pusaka. Sebab ini ada 4 sebab, 3 daripadanya disepakati oleh semua ulama dan 1 berlaku khilaf. Sebab yang pertama yang disepakati adalah hubungan darah atau kerabat hakiki. Kita telah sentuh pada bulan lepas. Yang kita akan bincang adalah sebab yang kedua dan seterusnya pada kesempatan kali ini. Sebab yang kedua yang juga disepakati oleh para ulama adalah perkahwinan, aqdun nikah atau aqduz ziwaj. Akad perkahwinan atau akad nikah. Yang ketiga yang disepakati oleh semua ulama ialah disebabkan pembebasan hamba. Dan yang keempat yang berlaku perbahasan atau khilaf dalam kalangan ulama iaitu sebab agama Islam atau baitul mal. Baitul mal. Sebab itu kita lihat baitul mal dapat harta pusaka kerana mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tak, kepada waris lain dulu. Okey, baik. Jadi ada 4 sebab. Sebab yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita dah selesai. Yang kedua, pada pertemuan bulan lepas saya hanya sentuh ringkas. Hari ini kita akan bincang secara lebih detail sedikit berkaitan dengan akad perkahwinan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nisa ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nisa surah yang keempat ayat yang ke-12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Ila akhir ayat lah. Saya ambil berhenti kat situ saja. Terjemahannya lebih kurang. Terjemahannya, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu, yakni suami-suami. Nanti orang tanya pula, suami dapat pusaka banyak mana? Al-Quran dah cerita. Isteri dapat pusaka banyak mana? Al-Quran pun dah cerita. Dah kalau Al-Quran cerita, orang cerita bercanggah, nak pakai hak orang ke nak pakai Al-Quran? Sebab orang kata sikitlah Quran bagi, tak boleh nak bagi banyak. Nak pakai hak orang daripada pakai Al-Quran, masalah lah. Sebab itu saya baca ayat tu supaya kita nampak di mana punca kuasanya atau orang panggil sumbernya yang memberi hak kepada suami isteri, yang saya nak kaitkan dengan sebab dapat pusaka tadi. Okey, baik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad.
walakum bagi kamu, siapa? Suami-suami, nisfu ma taraka, separuh 1/2, nisfu. Kita biasa dengar nisfu ni nisfu Sa'ban atau Ahmad nisfu lah, makna separuh. Nisfu Sa'ban kita selalu dengar, makna separuh lah. Nisfu ma taraka, bagi kamu siapa? Suami, separuh mimma taraka, daripada apa-apa harta yang ditinggalkan, azwajukum, isteri-isteri kamu. Kamu dapat separuh harta yang isteri kamu tinggalkan tu. Harta isteri mati, makna ia tinggal harta tu kita, yakni lelaki sebagai suami separuh. Bila? In lam yakun lahunna walad. Okey, jika sekiranya lahunna walad, isteri kita itu lam yakun lahunna walad, isteri kita yang mati tu tak ada anak. Suami dapat harta pusaka isteri banyak mana? Separuh. Bila dapat separuh tu? Isteri kita mati tak ada anak. Isteri kita mati tak ada anak. Bukan kita tak ada anak, isteri tu tak ada anak. Beza tu. Sebab itu ayat ini mengatakan isteri kamu tak ada anak. Mungkin kita ada anak tapi isteri kita tak ada anak. Sebab kita kahwin, kita dah ada anak. Kahwin dengan seorang perempuan yang tak ada anak, dia meninggal, dia memang tak ada anak, kita ada anak. Maka dilihat kepada anak isteri, bukan anak suami yang nak ambil pusaka ni. Sebab ramai silap soalan tanya, Ustaz, isteri saya mati, saya dapat berapa pusakanya Ustaz? Kita pun tanya, awak ada anak tak? Soalan yang salah. Patut kita tanya, isteri awak yang mati tu ada anak tak? Baru soalan tu. Beza jawapan tu nanti. Kalau kita ada anak, isteri tak ada anak, isteri mati, kita dapat separuh. Walaupun kita ada anak, maknanya anak tiri isteri kita lah. Sebab itu soalan tu nak kena tepat bab pusaka ni. Sebab orang dah pegang duit ni kat tangan, nak bagi je. Tunggu masa ustaz kata, awak dapat separuh, terus ambil. Habis dah buat belanja, tiba-tiba tersilap. Minta maaf ya, ustaz salah bagi dulu. Kan? Kena rombak balik. Kalau rombak balik, ustaz pakai duit ustaz lah. Jenuh kita. Kan? Kena hati-hati jawab tu. Kan? Manalah tahu, sebab ayat Quran kata jika isteri kamu ada anak, jika isteri kamu tidak ada anak, kamu dapat separuh. Maka anak di sini ulama berbahaskan termasuklah cucu cicit selagi mana berhubungan dengan si mati itu lelaki. Kalau berhubungan dengan perempuan taklah, selama mana hubungannya dengan lelaki. Maksudnya begini ya, kan, anak, tak ada anak cucu lelaki daripada anak lelaki ada tak? Tak ada. Cicit lelaki daripada anak lelaki ada tak? Tak ada. Cuik lelaki, itu barulah dipanggil keturunan. Maksudnya si mati ni pernah ada anak lelaki kahwin dapat anak lelaki atau anak perempuan contoh. Maka cucu itu mempengaruhi juga bahagian suami. Yang akan kita baca kemudian nanti. Sebab itu pusaka ni agak rumit, yang ia kena berhati-hati dalam proses pembahagian. Sebab waris tunggu nak ambil je. Harta yang ada, lebih-lebih lagi harta yang dah tunai. Maksud yang dah ada di tangan. Yang di bank tu mungkin lambat sikit, sempat dibetulkan. Kan, kena melalui proses. Tanah mungkin lambat sikit, sempat dibetulkan. Duit bawah bantal, bawah tilang, atas shilin, dalam peti besi, dah terus boleh bahagi. Kan, sebab itu kena hati-hati sebelum kita lihat sebelum pembahagian dilakukan, kena siasat betul-betul. Maknanya bukan anak sahaja, termasuk cucu. Termasuk cucu, cicit, selama mana ia berhubungan dengan si mati lelaki. Maknanya silsilah dia lelaki. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, fa in
kana lahunna walad, jika sekiranya isteri-isteri kamu tu lahunna walad, mereka yakni isteri kamu tu ada anak, falakumur rubu', maka kamu sebagai suami dapat 1/4 rubu'. Ayat Quran kata tu kan, walau ia hidup berapa puluh tahun, ayat ini tak nyatakan berapa lama kahwin. Ayat ini tak nyatakan berlaku hubungan kelamin atau tidak, tak ada. Sebab saya nak kaitkan, salah satu sebab untuk melayakkan pusaka adalah perkahwinan. Apabila sah akad nikah di antara lelaki dengan perempuan, maka yang lelaki jadi suami, yang perempuan jadi isteri hari tu juga. Waktu tu juga. Waktu mana? Waktu sah akad nikah. Maknanya selepas ada sah akad nikah, lelaki bergelar suami, perempuan bergelar isteri, mati isteri. Tak sempat naik pelamin, pakai kasut tumit tinggi sangat, terpeleyok, jatuh, meninggal. Dapat dah pusaka suami. Faham tak maksud saya? Sebab ayat ini tak dinyatakan bila. Yang dinyatakan kamu suami. Bila seseorang itu bergelar suami? Bila sah akad nikah. Bukan bila berlaku hubungan kelamin. Bukan bila kahwin 20 tahun baru nama suami. Sebab ramai masyarakat kita sensitif. Allah, baru kahwin 10 minit dapat dah pusaka. Sebab itu baca ayat Quran dulu, supaya kita lembut sikit. Supaya kita faham Al-Quran atau ayat Quran atau hukum syarak memberi pusaka atas dasar suami isteri. Dalam ayat ini menyebut suami isteri. Jadi bila seorang itu bergelar wataknya suami dan seorang itu bergelar isteri, bila kahwin, walaupun tak sempat bersama, walaupun baru 2 jam, walaupun 60 tahun, tetap suami. Jadi dalam ayat ni tak cerita kalau seorang tu kahwin 3 minit begini pusaka, 1 tahun begini, 2 tahun begini, 3 tahun begini. Bayangkanlah sampai 70 tahun kahwin, tebal mana nak cerita. Faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Supaya kita nampak. Sebab ramai orang tanya, takkan kahwin 10 minit dapat pusaka? Rezeki dia. Kan? Rezeki dia lah. Itu pun kalau isteri dia mati dulu. Kalau dia mati dulu pula, baru nak cerita ni. Kan? Okey, baik. Dalam ayat ini menyatakan, okey, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakn. Ya, kan? Fa in kana lahunna, bagi kamu, fa in kana lahunna, dan jika sekiranya isteri kamu tu ada anak, mati ada anak, falakumur rubu', maka kamu mendapat 1/4 mimma tarakn, daripada apa-apa harta yang isteri kamu tinggalkan, min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Ya? Bila dapat ni? Nak ambil 1/2 tadi atau 1/4 ni bila? Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. 1/2 atau 1/4 tadi tu kamu ambil bila? Selepas ditunaikan segala wasiat yang isteri kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang-hutang isteri kamu. Jangan ambil dulu. Hutang tak bayar, yang kata isteri saya berhutang, bukan saya. Jadi saya tak payah bayar lah. Betul, awak tak bayar daripada harta awak. Harta isteri awak tinggal, kena bayar dulu. Sebab itu ayat Quran tu kata mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Bila kamu nak dapat 1/2 tu? Maksudnya katakanlah isteri kita meninggal, tak ada anak, ada harta 500,000, kita pun terus ambil separuh
Maknanya 250,000. Nanti dulu. Tengok-tengok isteri banyak hutang bayar hutang, tinggal 300,000. Maka 1/2 daripada 300 bukan daripada 500. Sebab kena bayar hutang dulu, kena tunai wasiat dulu, baru ambil. Okay? Sebab ramai ambil dulu, ya baca tak habis ayat. Kan? Ada orang tanya, Ustaz, saya dapat berapa? Separuh. Okey, terus ambil. Saya terbaca habis dulu ayat Quran tu. Isteri awak ada hutang tak? Ada. Bayar dulu. Nanti sikitlah bahagian saya, Ustaz. Ayat buat begitu. Kan? Nanti habis awak bayar hutang, saya dapat apa, Ustaz? Tak dapat lah. Kan? Habis ya sebut separuh tu, sebut dulu nak bagi semangat. Kan? 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 Mengapa tak sebut bayar-bayar hutang lepas tu dapat separuh? Mengapa tak begitu dulu? Kan? Ayat tu ya sebut separuh dulu baru kira hutang. Bila dapat separuh itu, bila dapat 1/4 itu, mimba diwasiyah, selepas ditunaikan wasiat, selepas dibayar hutang. Yang isteri kita, kalau isteri kita lah meninggal dunia nanti, maknanya dahulukan perkara tu, bukan dahulukan ambil 1/2 atau 1/4 tadi. Okey, baik. Itu bahagian suami. Sekarang ni kita lihat pula suami pula yang mati. Kan? Okey, baik. Kemudian walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad, dan fa in kana lakum waladun falahunna as-sumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Okay. Hunna tu kembali kepada isteri-isteri, dan bagi isteri-isteri kan, walahunnar rubu', dan bagi isteri dapat 1/4 mimma taraktum, daripada harta yang kamu tinggalkan, yakni suami tinggalkan. Isteri dapat 1/4 bila in lam yakun lakum walad, jika kamu, yakni suami mati tak ada anak. Fa in kana lakum walad, dan jika sekiranya kamu, yakni suami mati ada anak, falahunnas sumun, isteri dapat 1/8 mimma taraktum, daripada apa yang kamu, yakni suami mati tinggalkan. Okey, baik. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Bila tu isteri dapat 1/4 atau 1/8 min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, iaitu selepas daripada ditunaikan wasiat dan dibayar hutang kita lah, yakni suami berkenaan. Selepas dibayar hutang kamu, wasiat kamu ditunaikan, dan selepas dibayar hutang-hutang kamu, barulah isteri dapat 1/4 kalau suami tak ada anak, atau 1/8 kalau suami mati ada anak. Baru jumpa punca mengapa isteri dapat 1/4 atau 1/8. Al-Quran letak. Al-Quran. Jadi boleh tak nak ubah, Ustaz? Kena sambung baca ayat 13 lah. Kan? Tak boleh ubah. Tilka hudud. Ini merupakan hudud Allah. Sempadan dan sebagainya lah. Kena baca lagi lah ayat lain. Cuma nak bagi tahunya, konteks perbincangan kita pada kali ini, malam ni, kita nak sentuh tentang kelayakan yang menjadi sebab pihak-pihak berkenaan dapat harta pusaka. Iaitu sebab, salah satu sebab untuk melayakkan seseorang itu dapat pusaka adalah aqdun nikah atau aqduz ziwaj, akad perkahwinan, az-ziwaj.
akad perkahwinan. Sebab itu dalam ayat 12 disebut kamu suami kamu atau isteri kamu, sebut suami isteri. Jadi nak panggil, nak berubah watak bakal suami, bakal isteri dalam rukun nikah itu kena akad nikah, berubahlah perkataan bakal menjadi suami, menjadi isteri. Kan aku nikahkan di kau sekian, pengantin pun terima, aku terimalah nikah sekian. Tanya saksi macam mana? Sah. Kan lepas sejenak, seketika kata sah tu meninggal salah satu pihak. Na'udzubillah, bukan kita doa begitu. Na'udzubillah, maklumlah macam-macam boleh terjadi kan. Meninggal salah satu pihak, maka yang hidup dah layak pusaka kerana sah dah akad nikah. Yang perempuan menjadi suami, yang perempuan menjadi isteri, yang lelaki menjadi suami. Mati salah seorang, pusakalah seorang lagi dapat. Okay, supaya kita jelas hukum Allah Subhanahu Taala, tak beza tempoh, tak beza berlaku hubungan kelamin, tak beza perkahwinan itu ada anak atau tidak. Sebab itu ia kata ada anak begini, tak ada anak begitu. Tak semestinya perkahwinan terhasil dengan anak, tapi perkahwinan. Sebab ia kata Allah baru kahwin 2 bulan meninggal dapat pusaka ke? Ya. Kan? Contoh. Kan? Nanti kata betul ke? Baca ayat tu. Baik tu saya baca ayat dulu tadi. Okey. Jadi terpulanglah rezeki masing-masing kan. Kalau ada yang kahwin 60 tahun, begitulah dapatnya atas watak isteri atau suami. Terpulang. Okey, baik. Jadi apabila sah akad nikah di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, yang lelaki akan menjadi suami, yang perempuan akan menjadi isteri. Yang lelaki dah boleh bersalam dengan mak mertua, yang perempuan dah boleh bersalam dengan pak mertua. Masa bertunang, masa belum akad nikah tak boleh lagi. Sebab tak nama suami isteri. Nak bagi tahunya nama suami isteri itu bila berubah? Bila selesai akad nikah. Kan? Contoh. Okey, baik. Jadi apabila sah sahaja akad nikah, layaklah pasangan yang hidup mendapat harta pusaka pasangannya yang mati. Okey, baik. Bukan daftar atau tidak. Sebab ramai orang duk bertanya soalan sekarang ni lah. Banyak orang duk bertanya, Ustaz, seorang ni kahwin tapi tak daftar, layak tak pusaka? Saya tanya balik, sah ke tidak perkahwinan berkenan? Mana saya tahu Ustaz sah ke tidak? Rasa-rasanya Ustaz rasa sah tak tidak. Payahlah kena cerita dari awal lah. Pergi buat pengesahan perkahwinan di mahkamah. Mahkamah kata sah, layaklah pusaka yang hidup. Mahkamah kata tak sah, tak layaklah pusaka. Bukan daftar atau tidak. Daftar untuk proses tuntut pusaka. Ia beza. Kalaulah seorang itu berkahwin, tidak daftarkan perkahwinannya, pasangan yang hidup tak boleh tuntut pusaka. Bukan tak layak pusaka dari segi hukum syarak. Dari segi undang-undang, dia tak boleh tuntut. Kerana dia nak menuntut pusaka, mesti membuktikan bahawa dia merupakan waris kepada si mati. Tak kaya kata saya isteri dia. Ya ke awak isteri dia? Ya. Okey, saya percaya. 5 orang lagi berbaris kat belakang. Faham tak maksud saya? Kena buktilah. Nanti semudah itu ramai orang datang, saya isteri bagi harta, saya isteri bagi harta. Kan? Sampai 10 mana ada. Kan? Sebab itu perlu daftar, kena bukti baru boleh tuntut. Jadi nak bukti itu kena buat pengesahan dahulu, baru boleh tuntut. Bukan tak layak. Kalau kahwin itu sah, layak. Daftar atau tidak, itu tak menentukan kelayakan. Dia hanya menentukan siapa yang boleh menuntut harta pusaka. Dari segi undang-undang, apabila tidak ada bukti yang jelas, perlu dibuktikan dulu perkahwinan itu sah menurut hukum syarak untuk
suami atau isteri tersenarai sebagai waris-waris yang layak pusaka. Dari segi hukumnya, kalau sah hukum syarak, layaklah dia dapat pusaka. Cuma pembuktian sah atau tidak perlu ditentukan terlebih dahulu, kerana tidak ada bukti yang nyata yang menunjukkan sah atau tidak dan sebagainya lah. Itu kena mahkamah syariah lah proses. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada lebih kurang 10 atau 20 minit lagi lah, lebih kurang 15 minit lagi. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai dari segi akad nikah. Jika berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri dan perceraian itu adalah perceraian secara talak raj'i. Apa dia talak raj'i? Talak 1, talak 2 yang mana dalam iddah boleh rujuk. Itu maksud cerai talak raj'i. Okey, sekiranya berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri ini, berpisah, bercerai dengan cerai talak raj'i. Okey, talak 1, talak 2. Kemudian meninggal salah satu pasangan ini, maka pasangan yang masih hidup layak lagi dapat harta pusaka dengan syarat iddah talak raj'i berkenaan belum tamat. Masih dalam iddah, meninggal salah seorang. Sebab itu penting ilmu Islam ini dirangkumkan, kena belajar semua. Bab iddah pun kena belajar. Bukan nak solat, nak sembahyang, nak kahwin saja, mati nak dapat pusaka. Kan, bab iddah. Apabila belajar bab iddah, kena tahulah bab haid, bab hamil dan sebagainya. Kan? Sebab ia kira berdasarkan itu. Kan? Sebab itu Islam ni cantik semua dia suruh kita cari, kan? Supaya hidup kita lebih sempurna. Taklah nak tercari-cari nanti macam mana ni, lepas cerai sebulan mati. Baru sebulan bercerai, mati salah seorang. Tak kira lah suami mati atau isteri mati, kita kena tanya, cerai tolak berapa? Baru cerai tolak 1, iddah masih ada tak? Ialah baru sebulan ustaz, baru sekali datang haid, tak habis lagi iddah, maka layaklah yang hidup tu dapat pusaka. Tapi kalau sudah habis iddah, maka tak layak lagi dapat pusaka. Sebab itu kena hati-hati bab perkahwinan dalam konteks hubungan pusaka jika berlaku kematian. Kalau bercerai kena periksa satu-satu. Sebab dia kata dah bercerai dah, beri buat apa? Kena cek dulu, kena semak dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bertanya, kalau seorang itu dia kata lafaz kepada isteri dia dengan talak 1, maka jatuhlah talak 1. Sebulan lepas itu, kan, talak 1, jatuh talak 1. Isteri tu boleh kahwin lain lagi tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Isteri orang lagi tu. Kan, isteri orang lagi, iddah belum tamat. Begitu juga mati, masih isteri. Supaya kita faham, bukan nak kahwin saja, pinang pun haram ketika itu, apatah lagi kahwin. Dah bercerai dengan talak berapa? Talak 1, terus orang nak masuk meminang, haram hukumnya, kerana dia masih isteri orang. Dan kalau suami mati, dia masih isteri suami itu ketika mati, kerana iddahnya belum tamat. Sebab seorang isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, maka dia masih dianggap isteri kepada suami itu. Suami itu masih wajib memberi nafkah dalam tempoh iddah. Kenapa wajib beri? Sebab isteri lagi. Kecuali dalam soal hubungan kelamin saja tidak. Yang lain sama seperti suami isteri.
Nafkah kena beri, isteri nak keluar rumah kena minta izin. Contoh, sebab suami isteri lagi. Kalau kita kata oh bukan dah isteri, dia boleh rujuk. Kan? Jadi kalau mati dia masih isteri. Oleh itu kalau meninggal suami iddah belum tamat, maka isteri itu masih layak mendapat harta pusaka suami. Maka kena kiralah iddah tamat tak lagi. Apabila tahu belajar hukum pula, isteri je tahu tak tamat lagi, padahal dah tamat dah, mana boleh tipu. Kan dia yang kira. Ramai juga kokok yang menipu tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab apa? Sebab suami tinggal harta 8 juta, kalaulah 1/8 10 juta. Kan? Dia kata tak tamat lagi ustaz, belum dah cukup lagi, padahal dah cukup dah. Tak boleh tipu lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitulah suami tak adalah dari sudut itu. Kalau isteri mati, suami layak dapat pusaka. Jika iddah belum tamat, samalah. Isteri meninggal dalam iddah perceraian mereka, suami pun layak pusaka walaupun suami berkenaan telah kahwin lain. Kan? Dia kata dah kahwin lain dah, tak ada kena mengena, tak cerai dia kahwin lain pun ramai. Boleh faham kan? Supaya kita nampak, sebab ramai orang sentuh perkara begitu, kita rasa betul ke ni, betul tak. Kita rujuk balik kepada pandangan syarak ayat yang saya baca tadi, supaya kita jelas kedudukan hak-hak suami isteri. Kitalah yang paling dekatnya, kita, isteri kita dan sebagainya lah yang paling dekatnya. Okey, baik. Jadi kalau berlaku cerai talak raj'i dan berlaku kematian salah satu pihak yang bercerai dengan talak raj'i itu, talak 1 dan talak 2, iddah masih belum tamat, maka pasangan yang hidup masih layak mendapat harta pusaka pasangannya yang meninggal dunia. Namun jika sekiranya perceraian itu berlaku secara talak bain, sama ada bain sughra mahupun bain kubra, maka pihak yang hidup tidak layak mendapat harta pusaka walaupun iddah masih ada. Dia ada beza, sebab itu kena cek satu-satu. Ustaz, seorang ni mati, tak ada dah isteri dia dah cerai dah ustaz. Macam mana ustaz nak bahagi pusaka? Kena tanya isteri yang dia cerai tu bila dia cerai, bila dia mati. Oh, dia cerai baru 4 bulan 3 bulan ustaz, dia mati. Dah habis cerai dengan talak berapa? Talak 3 dah ustaz, fasakh. Contoh khuluk. Maka tak layak pusaka walaupun iddah masih ada. Bain, jika saya ulang balik ayat tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya kita cepat menyerap ingat tu. Jika tadi lain, ayat ni lain pula. Jika sekiranya perceraian di antara pasangan itu masih hidup, berlaku secara talak bain. Talak bain terbahagi kepada 2, iaitu bain sughra dan bain kubra. Bain sughra ini seperti fasakh, seperti khulu' yang orang tuntut dengan mahkamah. Bain kubra adalah seperti talak 3. Ya, ada beza. Kalaulah bain ini berlaku sama ada fasakh, sama ada khulu', sama ada talak 3, maka jika berlakulah perceraian bentuk itu, walaupun dalam iddah berlaku kematian, tak dapat pusaka waris atau pasangan yang hidup. Lain dengan yang talak raj'i tadi. Kalau meninggal salah satu pasangan, berlaku cerai talak raj'i masih hidup dulu dan iddah belum tamat, pasangan yang hidup layak pusaka. Tapi kalau sekiranya perceraian itu perceraian talak bain, sama ada fasakh, sama ada khulu', sama ada talak 3, berlaku kematian, walaupun iddah masih ada, dah tak layak dapat pusaka.
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya kita jelas satu-satu, kerana dalam masyarakat kita perkara begitu boleh berlaku. Supaya kita orang panggil clear lah, kan nak beri pusaka tu kita boleh nampak keadaan dan sebagainya. Okey, seorang suami, seorang isteri ni, pasangan ni suami isteri, baik kemudian berlakulah pukul dan sebagainya. Contoh pukul dan sebagainya kan. Isteri pun memfailkan fasakh mahkamah syariah. Contoh, fail fasakh. Okey, apabila isteri memfailkan fasakh, membuat permohonan fasakh di mahkamah syariah, tiba-tiba suami mati, masih layak pusaka kerana keputusan fasakh belum keluar. Ia kena cek satu-satu tu. Ataupun isteri mati, suami masih layak pusaka kerana fasakh belum diperintahkan oleh mahkamah, baru buka fail. Sebab ramai dah isteri dah mohon fasakh, saya kata mahkamah luluh tak lagi layak pusaka kerana tak bercerai lagi. Tak bercerai lagi sebab mahkamah belum buat keputusan. Bicara belum tentu sehari, bertahun ada, berbulan ada, kan. Jadi selama mana mahkamah belum putus fasakh, selama itulah mereka suami isteri. Tinggal sebumbung atau tidak sebumbung, itu persoalan lain. Yang dikehendaki, adakah sudah terputus hubungannya atau masih dalam ikatan suami isteri, kan. Sebumbung tak sebumbung tu cerita lain. Sebab itu ayat yang saya baca tadi, tak ada satu patah pun kita jumpa suami yang baik dapat pusaka 1/2 kalau isteri mati tak ada anak. Tak ada sebut perkataan suami yang baik atau isteri yang taat. Tak ada. Maknanya umum. Apabila umum, selama mana wataknya nama suami dan nama isteri, meninggal pasangan yang hidup layak pusaka, baik ke suami tu, tak baik ke suami tu, tapi dia namanya suami, layak pusaka. Sebab itu ayat sebut umum tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kamu, yakni suami-suami, tak ada ditambah suami yang baik, soleh, bertanggungjawab, tak ada ditambah di ujung tu, tak ada. Kan, sebab ramai supaya kita tak menjadikan emosi sehingga melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Soal baik itu dia dengan isteri dia, balasan lain soal harta yang ditinggalkan, supaya kita tidak memotong atau mengambil hak-hak orang lain, yang mana hak itu Allah Ta'ala sendiri tentukan, bukan manusia yang tentukan. Jadi kalau manusia yang tentu boleh rombak-rombak, baik kita bagi banyak lah, tak baik bagi sikit dah lah, itu manusia. Dalam ayat Quran umum. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Jadi perkiraan iddah bagi talak raj'i untuk melayakkan pasangan yang hidup meninggal dunia amat penting untuk diketahui. Okey, contoh suami menceraikan isteri dia bulan Januari pada 2023, talak 1. Talak 1. Dah ada anak dah 2 orang. Talak 1 bulan Januari. Bulan April suami meninggal. Layak atau tidak isteri berkenaan pusaka suaminya? Kena tengok bereddah ada lagi atau tidak eddah isteri berkenaan. Eddahnya adalah 3 kali suci, salah satu quru' jika tidak mengandung atau tidak hamil. Jadi nak kira macam mana 3 kali suci? Mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanafi 3 kali haid. Beza.
Mazhab Syafi'i kita pentafsiran quru' itu suci. Katakanlah bulan Januari dia cerai, isteri dia talak satu, isteri dalam keadaan suci. Datang lepas seminggu, datang haid, dikira sekali suci. Walaupun baru seminggu bercerai. Sekali. Mungkin datang haid dalam 7-8 hari, datang suci, datang haid 2 kali. Datang haid 7-8 hari, suci. Suami meninggal, layak pusaka kerana belum cukup 3. Nak cukup 3 kena datang haid berikutnya, baru cukup 3. Suami meninggal pukul 4 petang. Isteri datang haid yang berikutnya, yang menggenapkan 3 kali suci, pukul 5. Maka isteri layak pusaka. Layak pusaka. Sebab iddah belum tamat. Jika suami meninggal pukul 5, isteri datang haid yang ketiga tadi tu, yang nak cukup 3 kali, pukul 4, sudah tidak layak pusaka dan sudah tidak perlu menyambung iddah 4 bulan 10 hari kematian. Ada kesan. Perkiraan tu kena faham tu, sebab isteri kata, alah sejam je, tak tamat lagi lah bagi tahu. Sejam pun 1 juta. Kan kalau harta 8 juta, 5 juta, 4 juta lah. Kalau harta berbilion, bukan sejam tu diambil kira, tapi hukum syarak yang dibuat perhitungan. Kalau tak layak, mengakulah tak layak, walaupun depan dah ada 5 juta menunggu. Kita tak lah kan. Kan okey. Sebab itu hukum kita letak di depan lah. Kalau nak juga tanya orang lain lah. Okey. Tanya orang lain makna waris-waris. Nak bagi alhamdulillah, tak nak bagi tak dapat lah. Mungkin anak-anak kata tak apalah mak, dah ayah dah cerai mak dah tak layak pusaka, dah habis dah waktu iddahnya dan sebagainya, kami nak beri juga. Itu terpulang lah. Anak nak teruskan. Jadi mak dapat bukan pusaka suami, mak dapat pemberian anak yang anak ambil dari pusaka ayah. Yang tak boleh pusaka suami. Ya ada bezalah namanya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kena cek balik kalau sekiranya masih dalam iddah, talaknya talak raj'i, dia panggil iddah talak raj'i, masih layak dapat pusaka. Jika meninggal salah satu pasangan yang hidup masih boleh dapat pusaka menurut hukum syarak, tidak ada khilaf ulama padanya. Dan jika sekiranya berlaku perceraian itu dengan talak bain, talak fasah, khulu' tu tebus talak, talak 3, maka tak layak lagi dapat pusaka pasangan yang hidup, walaupun kematian itu berlaku iddah masih ada. Okey, tak layak dah walau iddah masih ada. Jadi berbeza di situ. Okey, wallahu alam. Sebab kalau kita sambung lagi panjang lagi lah. Jadi kita selesai bahawa kita, yakni suami, kalau berkahwin nanti jadi suami, berapa kita dapat kalau isteri mati, dan isteri pula berapa dapat harta kita kalau kita mati. Dah baca ayat Quran tadi, dah jumpa dah puncanya. Amat senang nak dirujuk kan, supaya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Insya-Allah keberkatan rezeki yang kita ada itu insya-Allah diberkati. Bukan banyak yang kita cari, keberkatan yang kita kejarlah. Okey, banyak dalam berkat itu bonus kan. Okey, wallahu alam. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.